Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aflah syu'un al-ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita dapat mengisi masa yang ada dengan kita sama-sama berada dalam bicara ilmu kitab hikam, pengajian kitab hikam, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah taala memberi kita memahami apa yang telah diperkatakan oleh para awliya Allah, para ulama yang mengajar kita tentang bagaimana cara menyucikan hati kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarga, para sahabat dan pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz ucapkan selamat datang kepada jemaah di mana saja antum berada, tak kiralah sama ada di dalam Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak ataupun di Singapura ataupun di Thailand ataupun di Indonesia, di mana sahaja berada. Dari segi ilmu jarak dikira tidak ada, dikira dekat. Tetapi dari segi zahirnya jauh, hakikatnya kita dekat. Dekat kerana disatukan oleh Allah Ta'ala di dalam satu majlis ilmu. Moga-moga Allah memberi rahmat kepada kita dan kita mohon pada Allah agar kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kepada para jemaah, kita akan sambung pengajian kitab hikam. Hanya malam ini terlebih dahulu Ustaz nak minta maaf mengenai pembacaan kitab hikam kita. Sepatutnya kita berada pada muka surat 67. 67, namun apa yang kita baca semalam itu sudah meliputi satu matan yang keseluruhannya. Satu matan keseluruhannya. Jadi pada malam ini Ustaz terus pergi kepada muka surat 68. Boleh muka surat 68. Kerana sambungan kemarin itu sudah dihuraikan di dalam huraian semalam. Huraian semalam, dan semalam kita hurai semalam dikatakan telah meliputi dengan apa yang kita meliputi mengenai matan ni. Jadi Ustaz tak perlu sambung kerana dalam penyambungan itu sudah dihuraikan. Sudah dihuraikan semalam. Jadi insya-Allah malam ini kita terus kepada muka surat 68. Muka surat 68. Muka surat 68. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, li yukhaffif anka alimal bala'i ilmuka bi annahu subhanahu huwa mubla laka. Huwa al-mubli laka. Liyukaffi alamal bala'i, liyukaffi anka alamal bala'i ilmuka bi annahu subhanahu huwa mubli laka. Maksudnya, hendaklah diringankan daripadamu akan sakit bala atasmu ilmumu bahawasanya hak Allah Ta'ala juga yang menurunkan bala bagimu. Maksudnya, liyukhaffi anka
alamal bala. Supaya kamu merasa ringan apabila ditimpa bala. Apabila ditimpa kesakitan bala, supaya kamu rasa ringan. Walaupun bala, walaupun ujian itu dianggap berat, tapi sebagaimana supaya kita nak merasa ujian itu ringan. Wa ilmuka bi annahu subhanahu huwa mubli laka. Untuk kamu nak merasa ringan segala ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kamu tadi, maka hendaklah kamu mengetahui atas ilmumu itu bahawasanya hak Allah Ta'ala yang menurunkan bala kepada kamu. Jadi bila mana kita ditimpa ujian, bila mana kita ditimpa satu musibah, maka kita kena memahami musibah ini siapakah yang menimpanya. Musibah ini siapa yang memberi musibah ini. Maka apabila kita kembali menyedari bahawa musibah ini datang daripada Allah dan kita kena mengenali sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala ini adalah antara sifat Allah. Allah Ta'ala itu maha baik. Allah Ta'ala itu maha baik. Allah Ta'ala itu baik. Allah Ta'ala itu pengasih. Allah Ta'ala itu penyayang. Jadi setelah Allah menimpakan ujian, Allah Ta'ala menimpakan musibah, tak kira sama ada musibah itu musibah sakit, ataupun musibah kehilangan harta benda, ataupun musibah itu musibah yang menyebabkan perasaan kita, orang menyakiti hati kita, sama ada isteri, suami, anak yang tidak ikut kata, ataupun jiran yang menyakiti kita, ataupun musibah itu musibah yang berbentuk fitnah kepada kita, maka kita kena mengetahui bahawa hakikat yang sebenarnya yang memberi kita musibah itu adalah Allah. Yang memberi musibah kita itu Allah, dan Allah itu mempunyai sifat pengasih, penyayang. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang. Sifat ini sifat pengasih, penyayang. Dan kita juga kena mengetahui bahawa tanda Allah Ta'ala menyayangi hamba dia itu adalah dengan jalan Allah memberi ujian. Allah menimpa dia ujian. Jadi setelah kita memahami bahawa yang memberi ujian itu Allah, dan kita juga mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha baik, Allah Ta'ala itu maha pengasih, maka di situ menyebabkan kita rasa tenang hati. Kerana apa? Allah tidak menyeksa hamba dia. Allah tidak menzalimi hamba dia. Itu mustahil bagi Allah nak menyeksa hamba dia. Mustahil bagi Allah Ta'ala nak buat zalim kepada hamba dia. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengasih, Allah Ta'ala maha penyayang, Allah Ta'ala maha baik. Baik, bagai contoh kita nak faham. Kalau satu orang itu sakit, sakitlah contoh. Kalaulah dia sakit, lalu pergi berjumpa doktor. Bila dia berjumpa doktor, contohnya sakitnya sakit kaki, kata doktor, kaki awak ini ada kuman, maka tidak ada jalan lain kecuali kaki awak ini kena potong. Kaki awak ni kena potong. Pesakit tadi, dia tahu bahawa yang pertama dia sakit. Dia tahu yang pertama dia sakit. Yang kedua, dia tahu kalau dia potong kaki ni, sakit potong kaki ni. Sakit kaki satu. Yang kedua, bila potong kaki, lagi sakit. Yang ketiga, dia tahu di sebalik dia dipotong kaki adalah untuk mendapat kebaikan supaya hilang sakit dia. Maka untuk hilang sakit tadi, biarlah kena potong kaki. Dan ketika mana sang doktor tadi memotong kaki tadi, adakah orang kata jahat sungguh doktor ni duk potong kaki orang? Adakah kita akan mengatakan Allah doktor ini zalim kerana memotong kaki dia?
Dan kita tahu doktor yang akan potong kita ini bukan doktor yang jahat. Dan kita tahu bila dipotong kaki itu ada kebaikan. Maka orang yang sakit kaki rela kakinya dipotong. Maka ditimpa sedikit kesakitan tadi adalah untuk membawa kesihatan yang lebih. Maka demikianlah Allah menguji hamba-Nya. Bila Allah menguji hamba-Nya, maka kena tahu siapa yang uji? Allah. Allah sifat macam mana? Allah itu sifat baik. Bila Allah sifat baik, maka kamu kena memahami bahawa itu yang menguji itu Allah. Satu. Yang kedua, kamu kena tahu sifat Allah. Dan yang ketiga, kita tahu di sebalik ujian tadi itu ada kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan lagi, apabila telah engkau ketahui dengan wasitah, dengan perantaraan, barang yang dikurniakan akan dikau dengan dia. Bila kamu tahu di antaranya dengan wasitah, dengan perantaraan, barang yang dikurniakan akan dikau dengan dia, daripada nur iman yang hakiki, daripada cahaya iman yang sebenar. Cahaya iman yang sebenar. Sebab itu, apabila kita ditimpa musibah, maka hendaklah kita memandang dengan pandangan mata hati. Kenapa musibah itu ditimpa? Apa yang maka hikmah di sebalik musibah kena fikir. Ataupun kena serah pada Allah. Ataupun kena pandang adalah yang baik itu. Yang paling besar, supaya ringan rasa azab, kita tahu yang uji kita Allah. Yang uji kita Allah. Hakikatnya Allah yang menguji kita. Walaupun orang ini buat zalim kita. Walaupun kitanya barang itu dicuri ke, itu zahirnya. Tapi hakikat yang menguji kita itu Allah Ta'ala. Maka apabila sudah menyedari keadaan itu, Allah yang menguji kita. Maka bila sahaja sudah hatinya sudah bercahaya, bercahaya dengan cahaya iman yang hakiki, bahawasanya ia juga yang menurunkan bala bagimu. Maka menyedari bahawa yang menurunkan bala itu adalah Allah. Allah yang menurunkan bala bagimu, maka ringanlah atasmu bala. Sudah tahu yang menurunkan bala itu Allah. Jadi dah tahu dah yang turunkan bala itu Allah, dan Allah tidak zalim. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Maka bila kamu mengingatkan bahawa setiap ujian itu datang daripada Allah Ta'ala, maka inilah yang membawa rasa ringan ujian. Sebab tu kita tengok orang-orang soleh, para wali Allah, sentiasa dalam keadaan tenang. Sentiasa dalam keadaan tenang. Walaupun dia ada masalah dengan isterinya, walaupun dia ada masalah dengan anaknya, walaupun ada masalah dengan jirannya, walaupun dia ada masalah kewangan, tak ada duit contohnya, walaupun dia dalam keadaan difitnah, tapi orang yang dekat dengan Allah, dia tenang saja, senyum saja. Dia boleh senyum, wajahnya tenang. Kerana apa? Kerana dia sudah tahu yang memberi ujian itu Allah. Dan dia pun tahu ini Allah menguji dia. Allah Ta'ala telah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan, aku menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kepada kamu. Siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ujian itu tetap ada. Tetapi ada orang, dia bila timpa ujian, dia rasa berat. Ada orang bila ditimpa ujian, dia rasa ringan. Ringan saja ujian. Kerana apa? Kerana dia sudah tahu ini adalah ujian daripada Allah. Ini adalah maknanya jalan Allah memerhati akan hamba dia tadi. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun melihat ringan atasnya bala, ringanlah atasmu bala, dan pendeklah engkau kepada
pendeklah engkau kepada makam taslim dan juga redha. Maka dikatakan bahawa orang itu akan duduk ke dalam makam taslim. Taslim ni menyerah diri. Redha menerima. Serah diri dan juga terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini diberitahu apabila saja seseorang tadi dia ini ditimpa ujian, ditimpa ujian oleh Allah Taala timpa ujian, maka dia pun faham ini ujian datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Maka ulama menyatakan antara adab kita apabila mendapat ujian. Yang pertama bila mendapat ujian, hendaklah dia memahami bahawa ini adalah pilihan daripada Allah. Dia kena memahami bahawa ini adalah ujian ataupun pilihan daripada Allah. Untuk datang hati tenang. Jadi yang pertama, memahami ini adalah datangnya daripada Allah ataupun pilihan Allah. Allah memilih kita. Kita nak kaya, Allah Ta'ala pilih kita jadi fakir. Kita nak senang, Allah Ta'ala pilih kita jadi tidak senang. Jadi dalam keadaan macam itu, untuk ringankan rasa bala, dah tahu. Yang pertama, adab kita. Ini adab ketika mendapat ujian. Yang pertama, memahami bahawa itu adalah ujian atau pilihan daripada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Jadi hendaklah seseorang itu dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana berbaik sangka? Maknanya apabila ditimpa ujian, dia mari fikir, mungkin Allah nak memberi yang lebih baik daripada itu. Maknanya mungkinlah dia ketika mana dia ini ditimpa ujian, dia pun fikir Allah nak beri yang lebih baik daripada itu. Kemudian selain daripada itu juga, dia yang pertama memahami itu pilihan Allah, yang kedua bersangka baik dengan Allah Ta'ala, dan yang ketiga hendaklah dia sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan ujian Allah. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar di atas ujian Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan memberi pahala, memberi ganjaran tidak terkira. Tanpa hisab ni tidak terkira. Maka ketika mana saja ditimpa ujian, adab dia yang ketiga, sabar di atas ujian Allah. Yang keempat, hendaklah dia ini dalam keadaan pasrah dan redha. Menyerah diri dan redha dengan ketetapan Allah. Jadi bila kita ada sifat-sifat yang macam ini, kita akan tenang. Sebab itu orang-orang wali-wali Allah, kekasih Allah, kita akan tengok dia tenang. Sehingga kan, sebagai contoh kita tengok Al-Allamah Habib Omar, salah seorang guru kita, Tuan Guru Haji Abdullah, almarhum yang sudah meninggal baru ni, Tuan Guru Ustaz, Tuan Guru Haji Abdullah. Ustaz duduk dengan dia bertahun-tahun. Ustaz tak tengok dia wajah bersusah hati. Mana dia tidak ada masalah. Tapi kita tengok dia jumpa dengan pelajar, tidak ada, boleh bergurau, kadang-kadang senyum sama. Maka itu menunjukkan apa? Tanda orang dekat dengan Allah. Yang keempat, yang ketiga itu, yang keempat dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, hendaklah dia ini tenang ketika mana ujian, jangan gelabah, jangan
bila kena musibah, jangan mencela orang, jangan gelabah, hendaklah tenang dan banyakkan berdoa pada Allah. Perlu juga berdoa, bergantung dengan Allah, berdoa kepada Allah. Jadi yang kelima, berdoa dan hendaklah menghadapi dengan tenang dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, adab kita ketika mana ditimpa ujian. Yang keenam itu adalah kita kena menambahkan ibadah. Tambahkan ibadah. Bertakwa kepada Allah dengan arti kata, yang keenam tu bertakwa, yakni menambahkan ibadah kepada Allah. Yang keenam, hendaklah bertakwa dengan cara menambahkan ibadat. Jadi dulu ada satu orang sahabat, anak dia pergi perang. Bila anak dia pergi perang, anak dia kena tawan. Jadi tawanan perang. Bila saja dia tengok anak dia tak ada, rupa dapat tahu bahawa anak dia menjadi tawanan perang, maka dia sangat susah hati dan dia fikir takut anak dia kena bunuh. Lalu dia mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah menyuruh dia agar banyakkan berdoa pada Allah dan berserah diri pada Allah dan hendaklah bertakwa, menambah amal ibadat pada Allah. Maka dia pun menambahkan amal ibadat, berdoa bersungguh-sungguh mengharap kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan anak dia ni yang jadi tawanan perang dapat lolos, dapat lari daripada tawanan tadi. Bukan saja lari, bahkan dia ambil kambing yang ada daripada orang yang tawan dia tadi, dia buat lari, kambing buat lari. Sampailah bila dia balik saja, terkejut ayah dia, gembira ayah dia, selamat anak dia. Tiba-tiba tengok ada kambing. Maka dia pun fikir, macam mana ni kambing? Boleh ambil tak? Boleh makan tak? Lalu bertanya kepada Nabi SAW dan akhirnya turun ayat, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Bermakna apa? Bermakna kalaulah kita ditimpa satu ujian, kita ini nak nak jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala jadikan jalan keluar. Cara dia adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang tanya ni jangan marah. Dah macam mana Ustaz? Kita ni kena ujian musibah, penyakit banyak, tapi ibadat kau kurang. Semayang pun jadi had. Patutnya masjid kena penuh, jadi masjid tak penuh. Jumaat pun jadi tak pergi. Inilah jadi masalah. Ini bukan urusan Ustaz, ini urusan pemerintah. Itu tanya pemerintah lah kenapa dia sahkan. Tapi orang-orang sufi tidak begitu. Orang-orang sufi, mereka itu apabila ditimpa ujian, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adab ketika mana mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lebih kurang maknanya apabila kita nak memahami ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila, kita sambung lagi. Apabila telah jadilah engkau di dalam makam ini. Jadi makam apa? Makam taslim, serah diri, rada. Ini adabnya. Maka ditegahkan engkau daripada memandang yang demikian itu, melainkan nikmat. Melainkan keadaan nikmat. Kerana bahawasanya makam rada. Bila ditimpa ujian, kamu kena rada. Dan juga taslim, kamu kena berserah diri kepada Allah. Antaranya reda dan serah diri kepada Allah Ta'ala itu dikhendaki sentiasa syukur. Hendaklah dia dalam keadaan bersyukur atas tiap-tiap hal. Maknanya apabila Allah menimpa ujian, maka kita kena reda. Kita kena serah diri pada Allah. Dalam waktu yang sama, kita juga kena bersyukur kepada Allah. Bagaimana dikatakan orang yang ditimpa ujian itu dia kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa pula orang yang ditimpa ujian itu kena bersyukur kepada Allah Ta'ala? Baik. Berkata Abu Ali Daqqaq. Abu Ali Daqqaq mengatakan bahawa salah satu tanda seseorang itu akan dapat taufik,
pertolongan Allah, akan dapat kurniaan Allah, dan salah satu cara Allah nak pelihara iman dia. Allah nak pelihara iman dia itu adalah apabila dia menghadapi bala Allah. Apabila dia kena ujian daripada Allah, kata Abu Ali Daqqaq bahawa dia sedang Allah nak beri taufik kepada dia. Allah akan, orang yang nak dapat taufik, tanda orang akan dapat taufik kepada Allah, pertolongan Allah, akan dapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipelihara iman dia adalah dengan cara Allah menimpakan bala pada dia. Menimpakan bala kepada dia. Dan bagaimana kalau orang itu bunuh diri contohnya. Itulah masalah. Orang yang bunuh diri itu kerana dia tidak kembalikan ujian itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adabnya supaya kita memahami apabila apabila sampai saja ujian, maka untuk datang kita kena kembali kepada Allah. Berkata ulama, Allah menimpakan ujian sebab ujian itu. Sebab Allah Ta'ala timpakan ujian ada 3. Sebab Allah Ta'ala timpakan ujian itu ada 3. Yang pertama, lil takrib. Ataupun takrib ilallah. Sebab Allah Ta'ala timpakan ujian ada 3. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila seseorang itu ditimpa ujian, sebab apa Allah tidak timpa ujian? Sebab timpa ujian itu ada 3. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, Allah Ta'ala suruh kita. Sebab apa Allah Ta'ala timpakan ujian? Sebabnya Allah nak suruh. Allah nak suruh kita apa? Allah nak suruh kita dekat dengan dia. Dekat dengan dia. Sebab itu bila orang ditimpa ujian, dia akan dekat. Kita kalau kena ujian, kita doa sungguh-sungguh. Maknanya beza dengan kita dapat nikmat. Dapat nikmat je. Doa gitu, Allah, amin, amin gitu, lebih kurang. Tapi kalau lah kena ujian, kita akan doa gitu. Menangis sungguh-sungguh. Memang Allah nak kita dekat dengan dia. Allah nak kita dekat dengan dia. Yang kedua, yang pertama, takrib ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, litahzib. Tahzib ini adalah untuk mendidik hati kita. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala bagi nikmat kita. Allah bagi kita kaya. Allah bagi kaya. Allah bagi sihat. Contoh je ni. Allah bagi kita kaya. Allah Ta'ala jadi bagi kita sihat. Allah bagi kita pangkat. Allah bagi kita masyhur. Allah bagi kita ramai pengikut. Allah bagi kita, apa lagi ya? Banyak kenderaan. Allah bagi kita rumah besar. Maka semua Allah Ta'ala bagi itu nikmat. Itu nikmat. Di zahirnya nikmat. Tetapi, bila Allah memberi nikmat yang nikmat itu Allah Ta'ala bagi, lalu hati manusia lalai. Hati manusia lalai. Kenapa tak pergi masjid? Allah berkata nak pergi, Ustaz. Saya sibuk bisnes. Kebetulan bisnes maju. Maknanya, kenapa tidak mau pergi belajar? Nantilah sampai masa saya akan pergi belajar lah. Sebab dia rasa dia sihat, dia rasa dia gagah, tak ada apa-apa. Maka dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala timpakan ujian supaya didik hati dia. Allah, aku ni duduk dalam keadaan lara. Aku dah menyeleweng dah. Tak bolehlah aku kena dekatkan diri dengan Allah. Maka sebab Allah Ta'ala timpakan ujian yang kedua adalah untuk mendidik hati manusia. Dia panggil apa? Li tahzib. 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 Dan yang ketiga sebab Allah Ta'ala menimpakan ujian itu li ta'zib. Ta'izayib. Ta'zib. Daripada perkataan azab. Allah nak azabkan dia. Sebab apa? Kalau tak azab dia berterusan buat dosa. Jadi Allah Ta'ala bagi sakit dia. Contoh, Allah Ta'ala bagi sakit. Bila Allah Ta'ala bagi sakit, dia dakwah lah. Dakwah ke orang lah. Dia dakwah zalim lah. Maknanya. Maka yang ketiga, li ta'zib. Selain pada itu,
Kerana Allah Ta'ala tidak mahu dia berterusan dalam melakukan maksiat ataupun berterusan dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata ulama, sebab diturunkan bala ujian itu adalah dengan sebab 3. Apa dia? Takrib, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tahzib, mendidik hati-hati manusia. Yang ketiga, ta'zib, mengazabkan manusia tadi, mengazabkan hamba Allah agar dia tidak berterusan lalai ataupun melakukan maksiat. Baik. Sebab itu kata ulama, ada maksiat ataupun dosa, dia istighfar tak terhapus. Hapus tapi tidak mencukupi. Ataupun payah nak hapus lambat. Maka ada yang disebabkan dosa ini, cara hapusnya dengan azab. Allah Ta'ala beri sakit, barulah terhapus dosa. Itu caranya. Kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja mengetahui, itulah sebabnya, maknanya. Kemudian, dikatakan lagi bahawa, kita sambung lagi. Dikatakan lagi, apabila seseorang itu ditimpanya ujian, tetapi bila ditimpanya ujian, berlaku pada diri dia. Berlaku pada dirinya, mulalah ingat pada Allah. Dan mulalah dia boleh bangun pada waktu malam. Mulalah dia dah mula berzikir. Mulalah dia dah fikir nak buat amal ibadat. Maka kata ulama, sebenarnya orang yang ditimpa ujian itu mendapat nikmat. Orang yang ditimpa ujian itu mendapat nikmat. Bila mana dia ditimpa ujian, dia mulalah nak bangun malam. Dia mulalah nak sembahyang sunat taubat. Dia mulalah nak berzikir. Dia mulalah nak dekatkan diri pada Allah. Itu tandanya bahawa dia sedang mendapat nikmat. Sebab tu kata ulama, di dalam ujian ada nikmat yang tersembunyi. Kata ulama, di dalam nikmat dalam ujian ada nikmat yang tersembunyi. Kemudian, adapun bila orang itu mendapat, mendapat kalau dia dapat ujian, dia dekat daripada Allah, itu nikmat. Tetapi ada orang yang dapat nikmat. Allah Ta'ala bagi sihat, Allah Ta'ala bagi kaya, Allah Ta'ala bagi pengaruh dia, Allah Ta'ala bagi apa yang dia nak. Kenderaan, rumah, semua hebat-hebat ada pada diri dia. Tetapi dia lupa Allah. Itulah bala. Sebab tu dia kata, di dalam ujian ada nikmat yang tersembunyi. Di dalam bala, di dalam nikmat, terkandungnya bala. Maknanya, terkandung di dalamnya bala. Di dalam nikmat itu terkandung di dalamnya bala. Di dalam ujian adanya nikmat yang tersembunyi. Baik. Maka, apabila saja seseorang tadi mendapat ujian, itu tanda Allah mengasihi dia. Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka Allah akan timpakan musibah pada dia. Maka musibah adalah jalan Allah nak memberi kebaikan kepada dia. Baik, kita sambung lagi. Maka dikatakan bahawa apabila telah jadilah engkau dalam maqam ini, maka ditegahkan engkau akan memandang yang demikian itu melainkan nikmat. Kalau dapat musibah tadi, maka kamu pun faham itu adalah nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nikmat ujian tadi? Bila mana kita ingat Allah. Kemudian dikatakan lagi, memandang demikian itu melainkan keadaan nikmat, kerana bahawasanya maqam redha dan taslim itu dikehendaki sentiasa syukur atas tiap-tiap hal dan ketiadaan iktirad. Iktirad ni tiada berpaling ataupun tiada komplain. Maknanya, bila dapat saja ujian, tidak berpaling daripada Allah.
Jangan sabit bila ditimpa ujian tak semangat lalu sembahyang. Jangan sabit dengan ditimpa ujian kita jadi lemah ibadat. Jangan sabit ditimpa ujian kita jadi i'tirad, berpaling ataupun kita komplain. Maknanya. Ingat para jemaah, jangan kita berkata begini. Ya Allah, kenapalah engkau selalu beri kepada aku ujian yang berat-berat? Jangan. Jangan kita kata begitu. Ujian memang dapat. Hebat macam mana pun. Pakai serban ke, pakai jubah ke, ulama besar. Jangan kata tak ada ujian. Semua ada ujian. Macam-macam orang lah. Ada yang ujian tu dengan sebab harta. Ada ujian tu dengan sebab tahta. Ada ujian dengan sebab wanita. Tak kira lah mana-mana tu. Tapi ujian tetap ada. Mana mungkin orang tidak ada ujian? Mana ada air laut yang tidak bergelora? Mana ada bumi yang tidak ditimpa hujan? Begitulah maknanya. Baik. Lalu dikatakan lagi. Jangan kamu i'tirad. Jangan kamu ini berpaling daripada Allah ataupun menentang Allah. Dan sentiasalah bersyukur. Menghendaki ia bertambah-tambah. Bila kamu bersyukur, nanti Allah Ta'ala tambah nikmat kamu. Tambah nikmat tadi. Jadi, kenapa pula kita ditimpa ujian, kita kena bersyukur? Kita kena ditimpa ujian, kita kena bersyukur kerana kita kena faham. Faham dari segi apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada berfirman. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kamu berperang. Allah Ta'ala kata, diwajibkan kamu berperang. Sedangkan perkara yang kamu benci itulah yang baik bagi kamu. Dan perkara yang kamu boleh jadi perkara yang kamu tak suka, yang kamu cinta, yang kamu suka, itu buruk bagi kamu. Dan Allah Ta'ala mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi bila mana saja mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena faham, kita kena bersyukur. Kenapa? Benda yang kita tak berakhir ni, tapi benda itu baik. Berperang. Siapa suka berperang? Allah Ta'ala kata, tahu. Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumul qital. Allah fardukan kamu itu berperang dalam keadaan wahwa kurhul lakum, dalam keadaan kamu tak suka. Tidak suka berperang, tapi Allah Taala pilih dia berperang. Kenapa? Kerana di sebalik dia berjihad fisabilillah, Allah memberi gandaan ganjaran yang baik. Sebab itu dia kata bila dapat ujian kena bersyukur. Kenapa? Kerana di sebalik ujian ada pemberian. Di sebalik ujian ada pemberian. Maknanya. Apa pemberian? Pemberian Allah. Kita serah pada Allah. Sama ada pemberian itu atas muka dunia ataupun pemberian itu ketika akhirat. Maknanya. Dan dikatakan bahawa dan kerana inilah adalah bala itu kepada orang yang ahli maqam ini, orang yang sudah taslim, orang yang sudah redha, keadaan nikmat. Dia akan merasa nikmat kerana bahawasanya tiap-tiap barang yang diperbuat akan dia oleh yang dikasih itu digemari. Kerana dia tahu dah. Maknanya dia tahu dah bahawa nikmat itu datang daripada Allah. Allah itu kekasihnya. Maka apa-apa yang datang daripada kekasih itu, itulah yang dia suka. Itulah yang disukai. Jadi, para jamaah sekalian, jangan kita terlalu gusar. Jangan kita terlalu bersedih. Memanglah kita sebagai orang yang beriman, sedih tetap sedih. Tetapi janganlah kesedihan itu membawa kita ini semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan itu, dia suruh kita memahami mengenai ujian. Jadi Allah Ta'ala suruh sahabat pergi berperang. Bila segi berperang, padahal berperang itu benda yang membawa kebinasaan tubuh badan dia. Hilang nyawa dia. Tetapi oleh kerana nak meninggikan kalimah Allah Ta'ala, dan di samping itu ada ganjaran yang begitu besar, maka ganjaran itulah yang dikatakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kamu itu menentang Allah.
Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dia kata sebahagian daripada manusia berjidal, maknanya mereka itu membantah. Sebahagian daripada manusia membantah Allah Ta'ala dalam keadaan dia tidak ada ilmu, dalam keadaan dia tidak dapat dia tidak dapat petunjuk, sedangkan Allah Ta'ala beritahu telah memberi kitab kepada mereka yang menerangi kebenaran. Jadi jangan kita komplain, jangan kita kata Allah berat. Berat sungguh dia kata. Maknanya ujian. Ujian. Baik, Ustaz nak memilih satu soalan. Bagaimana daripada Umi Musyrifah? Macam mana nak terbitkan rasa syukur dan ikhlas daripada lubuk hati bila setiap kali menerima ujian berat daripada Allah. Dan ini kita akan jawab di akhir kuliah nanti. Bagaimana kita nak terbitkan rasa syukur dan juga rasa ikhlas daripada lubuk hati kita ini apabila menerima ujian yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya dalam kuliah ini akan terjawab nanti ya, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Wallazi wajahadka minhu al-aqdaru huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Kita sambung lagi. Wallazi wajahadka minhu al-aqdaru huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Maka yang menghadapkan akan dikau daripadanya itu segala takdir. Pada yang keji-keji ia juga yang melakukan akan dikau sebaik-baik ikhtiar. Sebaik-baik ikhtiarkan barang yang engkau kasih. Maka syukurlah engkau akan dia di atas barang yang dikurniakan akan dikau. Dan sabarlah engkau baginya pada barang yang perintahkannya akan dikau dengan redha dan juga taslim dan lain yang demikian itu daripada maqam yakin, iaitu yang sebab bagi meninggalkan tadbir dan redha pada barang yang dilakukan padanya segala takdir. Baik, apa yang dimaksudkan, yang dikatakan ini, apabila sahaja Allah menimpakan ujian, bila ditimpakan ujian, maka kita kena kita menghadapinya. Kita bila ditimpa ujian sebenarnya kita sedang menghadapi takdir Allah. Dan takdir Allah Ta'ala itu mungkin kita rasa benda yang keji-keji. Apa maksud benda keji? Benda yang kita tak suka. Ada kenderaan hilang. Maknanya ada pekerjaan pun hilang, tak ada pekerjaan. Jadi benda-benda yang keji ni maknanya sebenarnya sesuatu yang Allah beri supaya kita tak suka, benda yang kita tak suka, ujian-ujian yang kita tak suka. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba duit kita hilang, tiba-tiba orang curi barang kita. Ataupun kita dapat berita yang menyedihkan. Sebenarnya apa yang berlaku itu Allah nak tarik kita supaya kita sabar. Dan Allah memberi ujian jawapannya sabar. Allah nak beri kita sabar. Bila kita sudah sabar, nanti dengan sendiri kita akan jadi redha dan kita akan serah diri kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah yang mentadbir. Allah yang jadikan gini. Allah yang menetapkan gini. Dan setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Sebab itulah dia katakan bahawa satu ketika Nabi SAW berjalan di tanah perkuburan. Tiba-tiba Nabi tengok ada satu orang tua, moci. Moci itu menangis atas kubur. Lalu Nabi SAW pergi dekat moci tadi. Lalu Rasulullah kata, moci, sabarlah moci. Lalu dia marah pada Rasulullah. Dia tak tahu Rasulullah.
Dia terus marah pada Rasulullah. Sedap sabar-sabar yang menimpanya kita kena. Kalau bahasa Terengganu ni, dok kena kamu, kata dia. Mana? So sabar-sabar. Dia kata, maknanya, dok kena pada kamu. Lalulah Rasulullah pun lari. Bila Rasulullah lari, dia pun menangis. Dia kata tu, dia tak tengok Rasulullah, dia dengar suara je. Lalu orang kata, Mochi tahu tak dengan siapa yang Mochi marah tu? Dia kata, orang muda suruh saya sabar, sedangkan saya ditimpa musibah. Lalu orang kata, itulah Rasulullah. Mochi tadi terkejut. Akhirnya dia pergi cari. Mochi tadi cari Rasulullah. Lepas cari Rasulullah, dia pun minta maaf. Dia kata, Rasulullah saya sabar dah, ujian ni saya sabar. Rasulullah mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika mana kamu mula-mula kena. Bukan bila kena saja musibah, masa tu kita marah, lepas tu kita sabar. Itu tidak. Yang dimaksudkan sabar itu bila kita timpa saja, tiba-tiba kita dapat. Kita pun baca, Allah, ini fitnah ni orang kata pada saya ni. Maka kita pun kata dia, kita pun marah, kita pun maknanya buat tindakan yang maknanya yang menunjukkan bahawa kita ini nak balas balik. Maka lepas tu lama kita kata sabar. Itu tidak sabar. Sabar tu masa mula-mula kena ketika ujian. Ketika mula-mula kena tu ujian, itulah yang dikatakan sabar maknanya. Baik. Kemudian dikatakan lagi, dan supaya kamu ini meninggalkan takbir. Jangan banyak mentakbir. Allah yang mentadbir, Allah yang mengurus. Dan redalah apa segala takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila saja Allah menimpa tadi, Allah Ta'ala timpakan ujian, maka kita tak maknanya berada dengan Allah Ta'ala. Kita kena apa? Kerana husnul ikhtiyar. Kerana pilihan Allah itulah pilihan yang terbaik. Pilihan Allah, pilihan yang terbaik. Dan kata Ustaz radhiyallahu apa ni? Radhiyallahu anhu. Dan kata Ustaz radhiyallahu anhu. Kata Ustaz radhiyallahu anhu, bermula orang yang redha daripada Allah Ta'ala itu sukanya pada segala hukum. Maknanya, bermula orang yang redha daripada Allah Ta'ala itu sukanya segala hukum Allah. Apa makna suka? Maknanya menerima dengan tenang. Segala hukum Allah Ta'ala. Tiada baginya takbir serta Allah. Kerana apa? Dia tahu yang mentadbir Allah. Tidak ada yang sama-sama takbir. Yang menetapkan, yang menentukan itu Allah. Maka dia terima. Dia terima segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Dan memada hamba itu. Memada ni maknanya cukup hamba itu akan sebaik-baik ikhtiar Tuhannya. Maka cukuplah bagi dia. Kerana itu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang paling baik. Maka kita juga kena faham. Apakah hikmah Allah Ta'ala timpakan ujian? Apakah hikmah Allah Ta'ala timpakan ujian? Allah Ta'ala timpakan ujian, hikmahnya. Hikmah timpakan ujian itu adalah yang pertama, takfiruz zunub. Hikmah dia Allah nak menghapuskan dosa-dosa. Allah nak hapuskan dosa-dosa. Jadi bila mana orang tadi ditimpa ujian, bila ditimpa ujian, ditimpa musibah apa-apa, maknanya dia tahu bahawa apa yang kena itu adalah disebabkan mungkin dengan sebabkan dosa dia, dan bagi dia biarlah dia ditimpa, dia dihapuskan dosa itu bagi lagi baik. Daripada dia dapat nikmat bertambah dosa, baik dia dapat ujian, dosanya dihapuskan. Maka dengan sebab itu orang-orang yang soleh ini, dia ini nampak bila Allah Ta'ala tipu ujian, dia terima, dia suka. Walaupun zahir orang ni buat jahat kita, saya tak akan maafkan dia, orang ni jahat. Itu zahir saja, bukan dia. Allah yang menentukan. Allah yang memberi sebenarnya. Maka yang pertama hikmah ditimpakan ujian itu adalah untuk menghapuskan akan dosa-dosa kamu.
Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dah kita tak buat ibadat banyak. Jadi Allah nak hapuskan dosa. Jadi Allah Ta'ala beri ujian. Sebab itu dikatakan bahawa orang yang sudah memahami perkara ini, dia faham, tak apa, itu untuk hapuskan dosa. Dan satu orang khalifah bernama Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Dia kata, aku tidak mahu mendoa, aku tidak mahu berdoa kepada Allah agar aku diringankan azab sakaratul maut. Sakaratul maut ni azab sangat. Sakit sakaratul maut ni bersangatan. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak mahu berdoa kepada Allah agar diringankan sakaratul maut. Kerana aku mengetahui sakaratul maut itu jalan menghapuskan dosa aku. Menghapuskan dosa aku. Bagiku biarlah aku ini diazab asalkan dosa aku dihapuskan oleh Allah. Biarlah diazab atas muka dunia. Asalkan dosa aku dihapuskan. Dihapuskan di atas muka dunia. Lihatlah orang-orang soleh jauh dengan kita. Maka hikmah yang pertama, dihapuskan dosa. Yang kedua, hikmah yang kedua itu adalah ziyadatul iman, ditambahkan iman. Bila Allah Ta'ala maknanya timpakan ujian, akhirnya kita pun dekat-dekat dengan Allah Ta'ala. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak tambahkan iman kita. Jadi iman kita ini semakin yakin, semakin dekat dengan Allah, bertambahnya iman kepada Allah. Maka yang kedua hikmahnya ialah ziyadatul iman, pertambahan iman. Yang ketiga adalah zikrullah, supaya ingat Allah. Hikmah dia, kita ni tak ingat Allah. Jadi Allah Ta'ala timpa ujian, baru ingat pada Allah. Bila ditimpa ujian, baru ingat pada Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang banyak, orang kalau payah zikir, bila sakit rajin lalu zikir. Maknanya orang yang tak rajin semayang, payah nak semayang, kena ujian rajin lalu semayang. Maknanya apa? Allah nak suruh kita ingat. Hikmah dia supaya kita ingat kepada Allah. Begitulah kadang-kadang kita tak ada ujian ni, kita rasa kita dah gagah, kita dah hebat, kita rasa kita dah maknanya ada kekuatan. Kita bergantung dengan diri kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri sakit, baru teringat, tak ada gagah pun kita. Masa kita gagah Allah. Masa gagah, kalau orang kata, orang Kelantan kata debel nak faham orang je. Masa kita gagah. Masa nak faham orang je. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri sakit stroke. Sakit stroke, jari tak nak gerak, baru tahu. Tak ada benda punya. Barulah dia teringat pada Allah. Itu hikmah dia. Yang ketiga, zikrullah, mengingatkan Allah. Mengingatkan Allah Ta'ala. Yang keempat, raf'u darajat. Allah Ta'ala nak angkat darajat. Manalah tahu, takut-takut dengan bala jadi wali Allah. Siapa yang nak jadi wali, maka dia kena tahan, dia kena sabar bala Allah, ujian Allah. Kerana wali dia tidak akan diangkat kecuali dengan ujian yang berat. Asyaddul azab al-anbiya. Seberat-berat bala adalah Nabi. Kemudian orang yang selepas pada Nabi. Maknanya orang yang menjadi kekasih Allah. Maknanya nak dapat ujian, nak dapat peringkat darjat tinggi ni kena ujian. Maka yang keempat itu adalah mengangkat darjat. Ini hikmah Allah Ta'ala timpakan ujian. Hikmah Allah Ta'ala timpakan ujian. Baik. Kemudian sambung lagi. Setengah daripada amat besar kurniaan Allah Ta'ala pada hambanya yang mukmin itu, bahawa dijadikan bala di dalam negeri ini. Dalam negeri ini, Allah Ta'ala timpa ujian atas muka dunia ini,
supaya dikenalnya kadar nikmat dalam negeri akhirat. Supaya kamu tahu kadar nikmat dalam akhirat. Sehingga dikatakan bahawa kalaulah orang itu memikirkan tentang kadar nikmat di negeri akhirat, dia reda dengan bala atas muka dunia. Biar banyak macam mana. Semakin tinggi bala, ujian, semakin tinggi kedudukan dia. Agar dia dapat nikmat. Agar dia rasa Allah, ujian atas muka dunia ini kecil saja. Sedangkan kesusahan dekat akhirat lagi berat lagi. Baik dia tanggung susah atas muka dunia, biar dia senang. Daripada dia tanggung dunia ni, senang susah ke akhirat. Jadi, kerana kadar dalam negeri akhirat itu, supaya tertinggi baginya segala darjat, serta takbir baginya dan kurnia daripadanya. Supaya dia tahu bahawa kedudukan besarnya ini. Maka hikmah kepada ujian tadi 4, menghapuskan dosa, menambahkan iman, mengingatkan kita kepada Allah dan juga mengangkatkan darjat. Dan dikatakan juga antara Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala, antara yang lain pula Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala turunkan ujian tadi, yang pertama untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Makin kita ini ditimpa ujian, tujuan dia antaranya untuk menambahkan yakin kita kepada Allah semakin kuat. Dan yang kedua, untuk digandakan pahala. Allah Ta'ala gandakan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ni Allah Ta'ala beri pahala tanpa hisab. Dan yang ketiga, untuk mendapat redha Allah. Allah Ta'ala nak dapat redha ni, Allah Ta'ala nak beri keredaan, Allah Ta'ala beri ujian. Maka bila ujian, moga-moga mendapat redha Allah. Jadi yang ketiganya, tujuan ujian tadi, yang ketiga, Allah untuk mendapat redha Allah. Biar dapat redha Allah. Tidak ada masalah kita tempat ujian. Jadi jemaah jangan duk susah lah. Orang duk susah COVID-19, duk susah ujian musibah. Tak ada susah. Allah Ta'ala ada kan. Maknanya, ada orang kata ada jalannya ambil vaksin. Ambil vaksin. Siapa nak ambil vaksin silakan. Maknanya, yang paling penting, vaksin hati kita tu dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Obat hati kita dengan Allah Ta'ala. Dudukkan hati kita dengan Allah. Bila kita dudukkan hati kita dengan Allah, tidak ada ujian yang besar. Semuanya kecil. Kerana duduk bersama dengan Allah yang maha besar. Maka, yang kedua untuk mendapatkan pahala. Yang ketiga untuk dapat redha Allah. Yang keempat untuk mendapat syurga. Syurga Allah Ta'ala dengan ujian. Dulu ketika mana kita difitnah dulu. Jumpa Syekh Yusuf Al-Hasani. Dia kata, Syekh, saya ni difitnah. Saya nak jawab ke dia jawab? Saya kata, dia jawab lah. Tak payah jawab lah. Allah nak beri mu pahala. Jadi mu tak payah jawab lah. Mu ingat senang nak masuk syurga. Kata. Orang masuk syurga ni, dengan ibadat banyak. Dan mu tak ibadat banyak, Allah Ta'ala beri bahagian ni pula. Dah lah ibadat tak banyak. Ibadat tak banyak. Bala pula tambah. Ujian pula tambah. Dah nak ikut pintu mana nak masuk syurga? Untuk itu mana nak dapat rahmat Allah? Nak dapat rahmat Allah ni dengan ibadat banyak yang pertama. Yang kedua dengan sabar. Maka sabar saja. Jangan saya susah. Maka dia suruh sabar. Sabarlah, kita diam saja. Diam sahaja. Duduk kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila duduk dengan Allah Ta'ala, bermakna apa? Bermakna Allah akan menolong kita. Kita akan bersama dengan Allah Ta'ala. Lalu terasa, ya Allah, ujianlah yang memberi kebaikan kepada kita. Maka kesimpulan daripada matan ini, untuk memahami makna ujian. Memahami makna ujian adalah jawapan daripada persoalan yang ditanya tadi. Bagaimana nak terbitkan rasa syukur dan ikhlas daripada lubuk hati kita. Dan kita bersyukur di atas itu, maka kita kena memahami bahawa macam mana kita nak terbitkan rasa syukur kepada Allah. Macam mana rasa syukur kepada Allah di atas ujian. Yang pertama, ini jawapan kepada soalan. Jawapan kepada soalan daripada Umi Musyrifah. Daripada Umi Musyrifah. Maka yang pertama,
kita kena memahami bahawa ujian itu datang daripada Allah, yang Allah itu maha baik. Maka kita faham ujian itu datang daripada Allah yang maha baik. Yang maha baik. Kalau doktor yang membedah kita, kalau kita sakit, doktor yang memotong kaki pun, kita tak kata doktor tu jahat. Dan kita boleh reda dengan doktor tadi. Bahkan kita boleh terima. Bahkan kita suruh doktor potonglah kaki saya, contohnya. Maknanya. Bahkan orang siapa minta vaksin lah saya. Gitu maknanya. Dan adakah kita kata doktor tu jahat? Doktor tidak. Doktor yang baik pun kita boleh terima. Maka kita untuk datangkan rasa Allah, ya Allah, ini datang daripada-Mu, ya Allah. Maka kita kena memahami itu datang daripada Allah yang maha baik. Maka tidak susahlah kita. Baru kita datang dari dalam hati kita. Baru rasa Allah, bersyukur kita. Yang kedua nak bagi tahu, yang kedua kita juga kena memahami bahawa Allah memberi kita ujian. Maknanya Allah memberi kita ujian adalah sebagai pilihan Allah. Untuk Allah nak jadikan kita orang yang baik di sisi Allah. Nak jadikan kita ni orang yang baik di sisi Allah. Tidakkah kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah? Nak. Dan nak, kenapa kita tidak mahu ujian? Jadi kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah, kita kena terima ujian Allah Ta'ala. Bila kita sudah siap sedia, Allah, aku ni nak jadi orang yang baik di sisi-Mu. Ditimpa ujian, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Kerana Allah pilih kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Kemudian, bila yang ketiga, bila saja kita ditimpa saja ujian, kita kena tahu, di sebalik ujian ada nikmat yang tersembunyi. Betul tak? Betul. Ada satu orang tu dia kata, saya ditimpa ujian, dia datang jumpa kita, jumpa ustaz. Dia pun cerita masalah satu orang muslimah. Kita kata, Kak, saya pun tak tahu nak tolong macam mana Kak ni. Saya pun tak tahu nak bantu. Saya ni tak pandai juga. Ginilah Kak. Kak ni ustaz cadangkan Kak bangun malam, Kak doa lah dengan Allah, minta lah dengan Allah Ta'ala. Begitu ya, boleh bagi cadangan gitu saja. Selang beberapa lama, ustaz jumpa dia. Dia kata, Alhamdulillah ustaz, saya semenjak daripada ustaz kata itu, saya tak pernah tinggal lagi semayang malam. Dia tak pernah tinggal semayang malam semenjak daripada tu. Ujian masalah macam mana? Masalah tak sesat gitu lah. Tetapi dia dapat semayang malam. Semayang malam itulah nikmat disebabkan bala tadi. Disebabkan bala itulah kamu dapat nikmat. Jadi bala inilah kamu merupakan bahawa yang menyebabkan kamu mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kalau Allah, sebab itu Allah tak hilangkan ujian kamu. Kamu semayang, dah semayang malamnya. Semayang malam, Alhamdulillah Ustaz. Tapi masalah tak selesai gitu lah. Maknanya, masalah tetap gitu. Kalau suami-suami tak berubah lah, maknanya. Kalau anak-anak gitulah, maknanya. Kalau nega-nega tak maju-maju lah. Tapi saya semayang malam, saya tak tinggal. Maknanya apa? Maknanya kamu kena memahami. Ujian itulah yang membawa kamu mendapat nikmat daripada Allah. Apabila memahami tiga perkara ini, insya-Allah akan lahir rasa bersyukur di atas nikmat. Dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, walau ujian itu berat sekali mana pun. Jadi itu di antara jawapan daripada soalan yang tadi. Maknanya, kemudian Ustaz pilih satu lagi soalan daripada Muhammad Ruslan Adnan. Muhammad Ruslan Adnan, bagaimana nak mantapkan kesabaran ketika diuji ujian dan juga ditimpa ujian dan juga dugaan. Nak mantapkan kesabaran. Dia termasuk dengan tiga perkara tadi, menyedari itu datang daripada Allah, kemudian Allah nak uji kita, kemudian dan seumpamanya, dan hendaklah menambahkan lagi kesabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah dengan kita ini memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Kenapa jawapannya istighfar?
Kerana kata ulama, antara sebab kita ditimpa ujian adalah dengan sebab dosa kita. Antara sebab kita ditimpa ujian adalah dengan sebab dosa. Jadi untuk memantapkan kesabaran kita, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ilmu daripada Allah. Yang menyampaikan ini tidak ada ilmu sebenarnya. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala bagi. Dan ustaz bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang saleh. Dan banyak lagi dosa. Mungkin paling banyak daripada orang yang mendengar. Orang yang bercakap lebih banyak dosa daripada orang yang mendengar. Namun kita tak tahu bagaimana kedudukan kita. Saling-salinglah kita berdoa di antara satu sama lain. Ustaz doakan antum semua mendapat keampunan, kebaikan di sisi Allah Ta'ala, dipelihara daripada segala keburukan dan kejahatan, dan diselamatkan daripada segala musibah, dan dijadikan kita orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan Ustaz juga mengharapkan doa daripada antum semua. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni kita semua, dijadikan kita orang yang saleh di sisi Allah Ta'ala. Kita mohon padamu, kami memohon padamu ya Allah, agar kami yang duduk di tempat masing-masing, ada yang duduk jauh, ada yang duduk dekat, ada yang ada di Semenanjung, di Singapura dan di mana saja. Tapi kami mohon padamu ya Allah, satu hari nanti kami nak duduk setempat, nak duduk bersama di dalam syurga bersama ahli keluarga kami semua ya Allah. Sekadar ini saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah kalau ada kelapangan kita akan berjumpa malam besok. Jadi sekadar ini saja. Wallahu a'lam.